Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Chong Chee Kiong dan Dr. Nurhayati Rusli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 4 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah 8,668 kes, iaitu bersamaan dengan 96.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 3 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 2 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,001 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 208 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa kedua-dua kes baru yang dilaporkan hari ini adalah kes penularan dalam negara yang melibatkan warga negara Malaysia. Tiada kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara dilaporkan pada hari ini. Perincian penularan kes dalam negara COVID-19 adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 1 kes pelanggan daripada kluster PUI Siva Gangga. Di wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan di lampangan berkaitan pelajar College Vocational. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan di Hospital Labuan. Sehingga kini terdapat hanya 1 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Seterusnya, perkembangan dan situasi terkini kluster PUI Siva Gangga. Sehingga 3 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 425 orang telah disaring. Daripada jumlah tersebut, 21 kes dikesan positif COVID-19, 362 individu adalah negatif dan 42 lagi masih menunggu keputusan ujian. Seperti yang diketahui umum, kluster PUI Siva Gangga ini merupakan sebuah kluster penularan di dalam negara yang telah berpunca daripada kes import, iaitu kes indeks bagi kluster ini. Selain kluster PUI Siva Gangga, terdapat juga kluster-kluster aktif yang lain yang didapati berpunca daripada kes import yang tidak mematuhi perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah, iaitu Home Surveillance Order yang dilaksanakan dari 10 Jun hingga 23 Julai 2020. Kluster-kluster tersebut adalah yang pertama, kluster kapal Elsa yang berlabuh di Pelabuhan Kuantan. Yang kedua, kluster PUI Novograd pulang pada Rusia. Yang ketiga, kluster PUI Pitakwa pulang pada Nigeria. Yang keempat, kluster PUI Melbourne. Yang kelima, kluster PUI Ramnat pulang pada India. Yang keenam, kluster PUI Al-Qoba pulang pada Arab Saudi. Dan yang ketujuh, kluster PUI Shirala pulang pada India. Kes indeks kluster PUI Siva Gangga merupakan seorang pemilik kedai makan yang telah pulang ke Malaysia dari India dan diberi arahan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah. Namun demikian, beliau didapati tidak mematuhi syarat-syarat perintah tersebut. Ketidakpatuhan ini telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 yang meluas dalam kluster ini. Penularan ini telah dikenalpasti melalui aktiviti pengesanan kontak rapat secara aktif ataupun active case detection yang dijalankan oleh kerajaan. Namun begitu, Pejabat Kesihatan Daerah dan Jabatan Kesihatan Negeri turut menghadapi beberapa cabaran dalam menjalankan sepenuhnya aktiviti pengesanan kontak rapat. Ini adalah kerana kedai makan yang terbabit didapati tidak menggunakan aplikasi MySejahtera maupun merekodkan kehadiran pelanggan serta suhu badan pelanggan-pelanggan di kedai makan ini.
Pada hari ini, satu kes baru telah dilaporkan pada kluster, iaitu kes ke-9,000, di mana beliau merupakan seorang pelanggan tetap kedai makan tersebut. Beliau telah menjalani saringan COVID-19 kendiri di sebuah klinik swasta pada 27 Julai 2020 dan keputusan saringan rapid test kit antibody didapati negatif ketika itu. Pada 31 Julai 2020, beliau mula mengalami gejala demam dan batuk namun tidak menghubungi pejabat kesihatan daerah ataupun klinik kesihatan terdekat untuk rawatan segera. Hanya satu hari kemudiannya, iaitu selepas penglibatan dalam aktiviti semasa Hari Raya Aidiladha, kes tersebut memaklumkan bahawa beliau merupakan kontak rapat kepada kes indeks. Susulan itu, saringan dijalankan dengan menggunakan RT-PCR dan kes didapati positif COVID-19. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahia untuk rawatan dan pengasingan. Mengambil iktibar daripada kes ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan masyarakat supaya tidak menyimpan atau merahsiakan sebarang maklumat penting seperti sebarang kontak dengan kes-kes positif COVID-19 atau maklumat yang berkenaan daripada pihak berkuasa. Orang ramai sewajarnya tampil ke hadapan sekiranya berisiko tinggi atau mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19. Ini adalah tanggungjawab sosial yang perlu wujud dalam diri setiap individu agar kita dapat sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Kementerian Kesihatan juga mengesa semua majikan, peniaga, syarikat atau pemilik permis untuk mendaftar dengan aplikasi MySejahtera melalui laman sesawangnya. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan dalam sidang media sebentar tadi, kerajaan telah mewajibkan penggunaan aplikasi ini di semua premis bagi memudahkan proses pengesanan kontak rapat kes positif COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan masyarakat agar terus waspada dan terus amalkan nasihat-nasihat sebagai satu kebiasaan baru dalam kehidupan, iaitu elakkan 3S dan 3C, elak kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash, memakai alat pelitup muka, face mask di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020, atau jika bergejala, wear dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan fizikal diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga kementerian akan memastikan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 3 Ogos 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 24,447 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 20,874 individu bersamaan dengan 85.4%. Jumlah kes yang positif kekal 733 kes bersamaan dengan 3.5%.
Mereka yang bergejala kekal 98 sama dengan 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes iaitu 86.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 458 pasar di seluruh negara sehingga 3 Ogos 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 45,841 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji adalah 35,765 individu bersamaan dengan 78%. Jumlah kes yang positif kekal 287 kes iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.2%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 249 kes iaitu 86.8%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas sehingga 3 Ogos 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,268 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji adalah 16,425 individu bersama dengan 89.9%. Mereka yang positif kekal 47 kes iaitu 0.3%. Mereka yang bergejala kekal 11 kes 23.4%. Dan mereka yang tidak bergejala dan positif adalah kekal 36 kes iaitu 76.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 3 Ogos 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah sejumlah 775 kes. Dan pada hari ini tiada pertambahan kes dan tiada kes import dilaporkan. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif warga asing yang disaring dan diuji COVID-19 sehingga 3 Ogos adalah sejumlah 72,033 individu. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 2,679 kes iaitu bersamaan dengan 3.72%. Pun begitu, hanya 58 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital dan tiada kes dirawat di unit rawatan rapi. Dan jumlah kes kematian kekal 6 kes bersama dengan 0.23%. Dimaklumkan laporan kluster depo tahanan imigresen sehingga 3 Ogos 2020. Depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring kekal 1,662, jumlah kes positif kekal 650. Kluster yang kedua ialah depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring ialah 1,477, jumlah kes positif kekal 72. Manakala depo tahanan imigresen Semenyih dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya telah pun tamat tempoh pemantauan iaitu lebih pada 28 hari. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 3 Ogos 2020 iaitu kluster yang pertama ialah PUI Siva Gangga di Kubang Pasu dan Padang Terap Kedah iaitu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes ialah 21. Jumlah kes yang disaring setakat ini ialah 425 dan 23 kluster yang masih aktif tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan laporan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga 2 Ogos 2020 adalah setiap hari dapat kita laksanakan 37,336 ujian. Dan semalam kita berjaya melaksanakan 3,136 ujian iaitu bersama dengan 8%. Dan masih ada data-data kes negatif yang belum disalurkan kepada Kementerian Kesihatan daripada makmal-makmal swasta. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan sehingga 2 Ogos 2020 adalah sejumlah 81,520 pesakit. Pun begitu, 41 pesakit didapati positif COVID-19 bersamaan dengan 0.1%.
Laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen sehingga 2 Ogos 2020 adalah sejumlah 114,028 ujian. Daripada jumlah tersebut, 277 ujian adalah positif bersama dengan 0.2%. Dan dapat saya rumuskan pada hari ini, kita menerima iaitu dilaporkan 2 kes penularan tempatan dan tiada kes import. Kes yang pertama ialah di negeri Kedah iaitu kluster Siva Gangga, dan kes yang kedua dilaporkan di Labuan iaitu kes saringan untuk pelajar yang kembali balik ke sekolah vocational. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Datuk. Soalan saya, perlukah mereka yang pulang daripada kawasan Kubang Pasu, Napur dan sekitarnya menjalani self-quarantine selama 14 hari seperti yang tular di WhatsApp, dan sejauh mana kesahihan mesej ini? Kalau mereka yang pulang pada restoran tersebut ada mengunjung ke restoran tersebut, memang Kementerian Kesihatan menyuruh mereka tampil ke klinik-klinik kesihatan untuk jalankan saringan, iaitu di restoran tersebut. Tapi di kawasan tersebut, kalau tak terdedah dengan kes-kes yang positif, jadi tak perlu kita laksanakan. Tetapi kalau dia syak ataupun rasa tak mungkin ada terdedah, jadi kita nasihatkan datang ke klinik Kementerian Kesihatan. Ada soalan? Hi Datuk, my name is Dawn from the New Straits Times. Datuk, countries like Vietnam and Hong Kong, they are experiencing new waves at the moment. So what is the outlook for Malaysia at the moment, and how can we avoid that if it's possible? Right, thank you for the question. A few months ago, WHO had already mentioned that for the next 6 months, we will see a spike of cases, second wave for example. And towards the end of the year, we have another 4 more months to go. And so the cases we have actually documented now, recorded in Hong Kong, in Japan, and also in Australia. And cases are increasing. More so, we are coming to the winter in the northern pole. So this is something that we need to be careful. And what we are doing in Malaysia is that we need to tighten the border control. So this is, although we have started the negotiation and discussion to allow the green lane for certain countries, the discussion can go on, but the implementation, we need to look into the situation of the respective country. So second is that we need to continue to enhance our public health control to contain the local infection, local transmission. So if we can continue to take positive action, and we need the collaboration of each individual in this country for us to comply to the SOP. Today, I think our weapon is one, physical distancing, at least 1 meter. Second, put on a mask, especially in a crowded place. It's already compulsory and in public transport. But in a certain situation, for example, if you are alone or even when you are exercising, probably you can actually remove the mask. Likewise, when you are in the podium, for example, then you can remove the mask when you speak. But more importantly is to protect yourself. Third, continue to wash your hands. And try to avoid crowded place as well as confined space, because there's evidence to show that the aerosol transmission of COVID-19, whereby airborne we've been talking about. So in a confined space and poor ventilation, there is actually a risk of contracting the infection. So put on a mask if possible. So I think now we have made it compulsory to put on a mask since 1st of August, and this is a good practice. Try to embrace this as part of the culture to put on a mask. And this has been actually highlighted by the delegation from China when they came earlier, and to suggest that we continue to use the mask. So I think now it's compulsory for all of us to use the mask. And you have two kind of masks. One is basically for medical and one non-medical. So the fabric mask, it can be used for the non-medical purposes, but you have to comply with the 3 layers as what been stipulated by the World Health Organization. Datuk, yes. Tadi Datuk ada cakap tentang aplikasi MySejahtera. So ada kedai yang tak menggunakan aplikasi tersebut. So macam mana kementerian nak detect kontak rapat?
Jadi sekarang ni kita ada masalah cabaran kita untuk mengesan kontak rapat sebab yang pertama tak ada penggunaan MySejahtera ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Yang kedua, tiada rekod, iaitu kedai patutnya ada rekod-rekod pelanggan yang masuk ke restoran tersebut dengan nombor telefon dan sebagainya. Jadi sekarang ni kalau kita tak ada rekod tersebut, apa yang tindakan kita ialah kita akan melaksanakan tempo, iaitu targeted enhanced movement control order di kawasan tersebut dan juga mengambil tindakan-tindakan kesihatan awam dalam pencegahan dan juga kawalan penyakit tersebut, virus tersebut. Jadi tindakan telah dilaksanakan. Jadi kita sekarang ni telah akan mewajibkan premis ataupun pemilik-pemilik kedai untuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Ini kita akan masuk dalam peraturan-peraturan Akta 342. Okey, lagi satu soalan. Kerajaan dah mewajibkan orang ramai untuk pakai pelitup muka di tempat awam. Tapi terdapat beberapa golongan boleh dilepaskanlah seperti kanak-kanak. So apa alternatif bagi ibu bapa untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun? Jadi memang dalam nasihat kita pun ialah kanak-kanak di bawah risiko yang tinggi. Kalau boleh jangan bawa kanak-kanak ke tempat awam ataupun terdedah kepada tempat-tempat yang telah kita maklumkan. Jadi yang penting. Jadi kalau mereka yang berisiko jangan bawa ke tempat awam ataupun di tempat-tempat yang sempit. Yang ini kita perlu melindungi golongan-golongan yang berisiko tinggi. Dan yang kedua, untuk memakai face mask pada kanak-kanak memang mungkin kanak-kanak tu akan lemas, ataupun kalau dia pakai face mask dan mereka tak pandai membuka face mask tersebut, jadi kalau ada hingus dan sebagainya, jadi mungkin akan jadi masalah pada kanak-kanak tersebut. Itu sebabnya kalau bawah umur 2 tahun kita tidak menggalakkan langsung untuk memakai face mask, tetapi menggunakan kaedah penjarakan, iaitu tempat yang paling selamat ialah di rumah. Kalau boleh penjarakan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Assalamualaikum Datuk, saya Syakira daripada Malaysia Kini. Datuk, saya nak tanya berhubung dengan indeks kes kluster Siva Gangga, terdapat ancaman terhadap secara fizikal berhubung dengan kes tersebut. Boleh Datuk beri komen berhubung perkara tersebut dan mesej Datuk kepada mereka yang cuba membuat ancaman secara fizikal ni? Terima kasih atas soalan tersebut. Iaitu yang pertama ialah tindakan Kementerian Kesihatan ialah dari sudut kesihatan. Jadi kita kena kawal jangkitan penurunan COVID-19 dalam komuniti tersebut. Jadi pada individu tersebut memang telah pun melanggar kepatuhan dan kita telah pun denda individu tersebut, dan dia positif kita kena masuk pada hospital dan diasingkan. Dan saya syorkan untuk mengambil tindakan undang-undang dalam peraturan dan juga Akta 342. Jangan kita menjalankan ataupun mengambil undang-undang dalam tangan kita, iaitu melanggar undang-undang. Jadi biarkan penguatkuasaan jalankan menggunakan Akta 342 dan akta-akta yang lain. Sorry, satu lagi Datuk, berhubung dengan kluster Bukit Tiram. Sejauh mana KKM telah menentukan kes indeks tu, dan adakah kes 8,887? Adakah pelajar tersebut dikuarantin di rumah? Ya, kita ada 2 pelajar yang kita lihat pada kes ataupun kluster Ulu Tiram yang kembali daripada Filipina, dan besar kemungkinan, kita masih dalam siasatan, besar kemungkinan jangkitan ada daripada salah seorang pada pelajar tersebut dan menjangkiti yang lain. Tapi yang menjadi kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah kita melihat sekarang dalam komuniti Roman Catholic di Johor, kita akan menjalankan saringan sasaran, iaitu targeted approach kepada kumpulan Roman Catholic di Johor. Dan juga kita dapati satu kes, iaitu di negeri Selangor juga positif juga berkaitan dengan kluster Ulu Tiram. Jadi saringan kita akan dijalankan sebagai tindakan proaktif kita untuk mengesan dan juga mengambil tindakan pemantauan kepada mereka yang terlibat. Jadi setakat ini tak ada pertambahan kes baru 2-3 hari ini, tetapi kita dalam pemantauan masukkan golongan ataupun kumpulan gereja Roman Catholic
dalam targeted approach Kementerian Kesihatan sebagaimana kita laksanakan untuk sekolah tahfiz dan juga untuk jemaah tabligh dulu. Assalamualaikum Datuk. Salam. Pagi tadi Menteri KPKT ada memberitahu ada cadangan untuk mungkin wajibkan sanitasi awam pada restoran every 6 months or every once a year. Jadi apa pandangan KKM dan adakah sanitasi awam yang dilakukan sejak daripada Mac sehingga kini tu memberikan impak yang baik kepada negara? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Iaitu kalau kita lihat pada sanitasi awam, iaitu disinfeksi nyah cemar dan nyah kuman, kalau boleh dijalankan bukan hanya 6 bulan sekali tetapi setiap hari, tempat yang kerap disentuh oleh orang ramai. Jadi kita sepatutnya melaksanakan setiap hari, iaitu yang ini yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi tindakannya bukan 6 bulan sekali barulah kita nak buat nyah cemar, nyah kuman, tapi tiap-tiap hari. Kalau kita kena pastikan kawasan yang kita kedai ataupun tempat-tempat yang kerap disentuh ada nyah cemar dan nyah kuman. Inilah yang nasihat kepada Kementerian Kesihatan. Setiap hari kita nasihatkan tindakan ini. Ada lagi soalan? Kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi ingin menyeru kepada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Kita dah ada SOP, pelbagai SOP. Tetapi kalau tiada kepatuhan kepada SOP, maka kita tak akan berjaya untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga masyarakat dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.